Terima kasih Ustaz Husaini, tuan-tuan dirahmati Allah. Petang tadi ada satu wartawan dia interview saya di Shah Alam. Dia tanya tentang mengingati Allah, tentang zikir. Saya kata zikir itu bukan kalimah Subhanallah, Subhanallah, itu kalimah zikir. Tapi hakikatnya zikir itu ialah mengingati Allah di mana-mana pun. Sebab itu Imam Ghazali sebut, nak jadi orang bertakwa kena ada 3 benda. 1, kena ada amalan. 2, kena ada zikir. 3, kena ada doa. Bila ada 3 benda ni, baru Allah rapat dengan kita. Bila Allah rapat dengan kita, kita detik dalam hati pun Allah dengar. Bila Allah ni hampir dengan kita, tuan-tuan terdetik je satu perasaan dalam hati, Allah dengar. Dan Allah mustajab makbulkan doa kita. Pertamanya amalan, mesti jaga amalan. Yang keduanya sentiasa mengingati Allah. Kalau dia sebut Subhanallah, 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 tapi tak pernah ingat pada Allah, dia belum mencapai tahap zikir. Dia belum tahap mencapai ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Belum sampai tahap itu. Contoh saya kata, kita terjun di dalam laut, kita menyelam, kita tengok keindahan alam. Ada karang, ada batu karang, ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan di dalam laut. Sangat cantik. Tetapi kalau kita hanya memuji kecantikan ikan dan di dalam laut, tanpa kita mengkaji siapa yang menciptakan benda ini, yang ni yang dia tak akan mencapai tahap. Bila dia naik ke laut, dia naik daripada laut, naik dalam bot, dia sampai ke hotel dia balik. Bila tanya seronok, oh seronok, cantik. Dia tidak ada apa-apa perubahan dalam diri dia. Sebab dia tak mengkaji siapa yang membuat. Serupalah kalau kita tengok keindahan alam, alam angkasa. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran juzuk 30, dia punya banyak sumpah Allah dengan langit, was-sama, wat-tariq. Allah sebut dengan wasyam, wad-duha, wal-qamar. Allah sebut wan-nujum. Semua Allah Ta'ala sebut. Wan-najmi, Allah Ta'ala sebut. Bila manusia tengok ke langit, dia hanya memuji keindahan langit, bintang, bulan, tetapi dia tak mengkaji siapa yang membuat. Orang ni belum mencapai tahap zikir. Zikir tu bila tengok benda itu, dia kaji, Masya Allah, Subhanallah, ciptaan Tuhan, hebatnya Tuhan. Barulah dia tambahkan iman dalam diri dia. Barulah diri dia jadi tenang. Barulah dia jadi orang hebat. Sumpahlah kita dengan Rasulullah. Sambut Nabi itu satu abang lah tuan-tuan. Ni urat ni tegang. Tegang orang selawat. Malam tu cari umpat sikit tekak. Pasal apa? Selawat. Tapi tak dibawanya dalam kehidupan. Bagaimana cara hidup Nabi. Apa makna dia selawat tadi tuan-tuan? Apa makna yang dia sambut habis-habisan? Tuan-tuan, malam ni kita sembelih 6 ekor kambing tuan-tuan. Saya semangat. Tapi kalau makan pun bukan macam cara Rasulullah makan. Beda. Yang kita nak ikut sekarang ialah Rasul itu, cara hidup itu. Nabi Muhammad bukan datang untuk mengajar cara sembahyang, cara nak tawaf sa'i. Nabi Muhammad mengajar semua benda. Termasuk yang Nabi Muhammad ajar ialah cara berkeluarga. Saya ada pramugari dulu. Dia berhenti kerja. Dia duduk dengar CD ceramah saya, dia duduk dengar YouTube semua. Dia minat mengaji, minat. Dia kata, Ustaz dah tak mahu dah, saya nak buat kerja ni, saya nak bisnes. Berhenti ni tuan. Dia bisnes buat perumahan, pakai tudung. Dia panggil saya ceramah di rumah. Semalam dia telefon, Ustaz, suami saya dah ceraikan saya. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru cerai, ada lagi 3 kali suci lagi. Relax bro. InsyaAllah mudah-mudahan dia rujuk balik. Saya sanggup berhenti kerja sebab saya nak jadi isteri. Saya sanggup berhenti sebagai pramugari, tinggalkan gaji ribu-ribu semata-mata saya nak pakai tudung, Ustaz. Saya harapkan dia bimbing saya, Ustaz. Tiba-tiba dia ceraikan saya macam ni, Ustaz. Sekarang saya nak keluar rumah,
Saya nak beli rokok, saya nak rokok je dulu balik Ustaz. Saya nak buka tudung saya Ustaz. Apa benda Ustaz? Langkah kamu. Apa saya nak buat? Kamu duduk di sini, saya duduk di Ipoh. Tapi saya tak cakap macam itu, marah dia kan. Saya kata akak pakai tudung kerana suami ke kerana Allah? Kerana Allah. Kalau kerana Allah, Allah kan ada bersama dengan akak. Yang dia kisah dengan suami bersama. Akak berhenti merokok tu kerana suami ke kerana Allah? Kerana Allah. Kan Allah masih ada bersama akak. Suami pergi lantak dia, tapi Allah masih bersama kita. Innallaha ma'ana. Kalau kita sayang Allah lebih daripada suami, tak heran suami tinggalkan kita. Boleh belah lah, Allah masih ada. Yang ni yang kita kena tahu. Apa pun nak heran suami berlambak lagi suami lain, banyak boleh ganti lagi. Tapi Allah hanya satu. Kalau aku hilang Allah, hilang segala-galanya. Aku tak mau keluar daripada Islam. Aku tak mau keluar daripada cara hidup Islam. Allah yang aku nak. Suami boleh ganti lain. Aku doa mudah-mudahan dapat suami lebih baik daripada itu, saya kata kat dia. Sekarang akak tak perlu teruk-teruk cari suami akak. Negro banyak. Sekarang kita mempunyai stok yang ramai. Buat apa kita nak kisah dengan orang yang tak mau kita? Allah tu nak dengan kita akak. Satu langkah akak lari menuju Allah, Allah lagi hampir pada akak. Kalau akak kata akak sayang pada suami akak, Allah lebih sayang pada akak. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan sayang pada isteri tuan-tuan, Allah lagi sayang pada tuan-tuan. Kalau kita kata kita sayang pada anak kita, Allah dan Rasul lagi sayang pada kita. Jadi tuan-tuan, nombor satu, bagaimana kita nak bawa Rasulullah dalam kehidupan kita. Pegang hadis Nabi, pegang ayat Quran. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Campurlah kamu dengan isteri kamu dengan jalan yang baik. Nombor satu. Banyak orang sebut bila sebut berzanji ni tuan-tuan, ya Allah, tak tahu nak bayar lah tuan-tuan. Berzanji, semangat benar, hebat, tapi penampuk isteri dia pun hebat. Tak kena tuan-tuan. Nabi Muhammad ada ke jentik isteri dia? Tolong kabarkan, mana ada hadis Nabi penumbuk isteri dia? Ini ambil besi di balik belakang suami, belakang isteri, menggeliat isteri masuk hospital. Adakah Rasulullah ambil besi di balonnya? Memang layak balon Ustaz. Sebab gatal nak nikah dulu. Subhanallah. Tuan-tuan yang mana nak nikah dulu, simpan besi, penyapu mok, simpan satu tempat yang selamat. Tidak tak pasal paksa tuan-tuan. Ya Allah, kita hari ni kita tengok tuan-tuan, Rasulullah ni contoh. Saya katakan tadi, ni gelas. Setiap apa yang tuan-tuan buat, Rasulullah buat. Bila tuan-tuan tengok pada gelas, pernah tengok tak Rasulullah, pernah baca tak hadis apa yang Rasulullah buat dengan gelas? Rasulullah kalau minum di rumah dengan isteri dia, Rasulullah berkongsi luar. Kita tengok saja gelas cantik, Langkawi ke mana? Indonesia. Kenapa kita tak tengok Rasulullah pernah minum segelas berkongsi dengan Aisyah? Tuan-tuan tahu bagaimana Nabi minum? Aisyah minum belah sini, Nabi minum daripada bekas bibirnya. Di mana bekas bibir Aisyah minum, di situlah Rasulullah minum. Romantik. Tuan-tuan, minum kongsi bekas bibir. Akak-akak pakai lipstick di rumah ayat. Bila minum nampak bibir, suami cari bekas bibir. Kita geli. Tak payah lah Ustaz, geli Ustaz.